atas kelewatan hari ni. Tapi ni nak tanya, you all masih semangat lagi tak hari ni? Adakah anda semua masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, cakap we want Mina. Okay, tulis. Kak Yu saya tengok you all tulis dulu. Kalau you all semangat nak dengar Kak Mina ni, you kena tulis dekat ruangan chat, we want Mina. We want Mina. Morning. Oh, dah ada daripada Sabah dah masuk. Kak Raja dah masuk. Okay. So, tulislah siapa yang nak dengar kita punya sharing hari ni. Kena cepat-cepat tulis. We want Mina. We want Mina. Alright, ada 17 orang Alhamdulillah, kita panggil lagi. Ramai-ramai masuk. Rumah mak dah terbuka luas sekarang ni. Panggil. Masuk semua ya. Panggil downline. Panggil kawan-kawan yang dalam grup ni. Woi Kak Mina, kau famous kau Kak. We want Mina. Aku buat sikit perut ni. Kau tak nak aku ke? Sempat. Okay. So, Kak Yus kenalkanlah sikit diri Kak Yus ni. Aku nak juga kan. Okay. Sementara nak tunggu lebih ramai masuk, Kak Yus nak memperkenalkanlah sedikit diri Kak Yus hari ni. Okay. Siapa kat sini baru first time? Baru first time jumpa Kak Yus. Siapa kat sini baru first time dengar suaraku yang merdu? Siapa first time dengar suara Kak Yus ni? Kau ada yang first time dengar suara Kak Yus, tapi Kak Yus nak beritahu hari ni suara Kak Yus macam lain sikit kan? Serak. Sebab 4 hari berdiri-diri Kak Yus bercakap je kerja aku kan? Bercakap je non-stop kerja Kak Yus tak? Okay. So, Kak Yus ada satu benda nak cerita dengan korang. Kak Yus ada satu benda nak cerita dengan korang. Korang dah ready ke? Ni dah masuk belum ni? Oi, Zura dah cihap. Iwan Yusda Osman. Okay. Pintu rumah kan dah masuk, dah buka kan? Sila dah masuk. Takkanlah korang nak dengar aku nyanyi. Kan aku nyanyi lagu 4 Dara sekarang. Baru reti nak masuk semua. Kan? Nak aku nyanyi ke? Jangan. Kan jadi benda lain pula. Okay? So sekarang ni kita ada lebih kurang 28 orang Okay, Alhamdulillah. Kita try 30 lah. Cuba bagi 30 orang. Cuba bagi 30 orang. Abang Zahari jangan meminta. Jangan meminta menyanyi. Sekarang elok-elok line aku dekat sini, tiba-tiba hujan pula kat Saudi, hilang lagi sekali sekarang. Okay? Jom ajak lagi ramai-ramai. Oh, 33. Oh, begitu. Wah, aku suka. Okay, so hari ni kita mesti nak berkenalan. We want Pak Dara song. I'm sorry, okay? Because the speaker is no more Dara. Jadi aku nak beritahu awal. Hari ni aku nak beritahu awal pada korang semua. Hari ni kita punya talk bukan interview yang formal. Kita punya talk ni ibarat 2 orang sahabat dan juga kawan-kawan yang lain di Kopitiam. Di kedai mamak ya. So hari ni kita punya sharing kita ni memang macam kata macam bergembira saja, okey? Astaga. Amboi, Abang Yusof pun astaga, ni semua Mary punya penangan ni. Alright, so ada 41 orang. Wow, amazing. Alright, okey Kak Mina, kita boleh balik 40 orang masuk kita balik Kak Mina. Biar dorang. Kedai kopi tutup. Apa dah? Kedai kopi tutup. Kedai kopi tutup pukul 9 malam. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Okay, kena rukiah sikit Yusrida. Dia tak tahu kenapa dia gila sikit hari ni kan. Okay. First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Jadi kita perkenalkan sikit lah Kak Yus. Okay, nama saya Yusrida binti Osman. Saya berusia 34 tahun. Ibu kepada 3 orang anak dan saya menetap di Arab Saudi. Okey, dah 12 tahun saya duduk kat Arab ya. Jadi 12 tahun duduk kat Arab, duduk dekat Arab ni seronok lah Seronok sebab apa? Seronok sebab
kita dapat experience yang baru duduk di negara orang kan. Sebab kalau duduk kat Malaysia, kita tak tahu, oh Arab macam ni rupanya. So ada experience dia. Tapi duduk kat Arab ni tak adalah semuanya seronok. Mentang-mentang duduk kat overseas. Kita kena tahu cerita perantau ni daripada Kak Mina. Sebab Kak Mina ni pun sama macam saya juga. Jadi hari ni kita punya sharing ni adalah di antara perantau dan perantau yang berluah perasaan. Korang hadaplah kejap lagi, okay? So kita nak kenal siapa kita punya MC pula. Aku biasa jadi speaker, tiba-tiba hari ni jadi MC, dia macam tak sadar diri. Aku minta maaf. Hari ni you dah dikurang sedar diri. Okay. So, kita nak memperkenalkan kita punya speaker hari ni. Hari ni bukan Kak Yu speaker bukan hari ni aku tukar interview orang. Okay. Kita nak interview satu title yang kita punya guest kita pegang hari ni. Title yang dia pegang adalah beliau merupakan the first Indian manager dalam Rich Academy. Hebat tak? Hebat tak? Kalau hebat tulis Mina hebat. Mina hebat. Okay? Sebab kita Indian sebagai user ramai. Tetapi Indian yang buat bisnes even though dalam Malaysia pun tak ramai. Jadi you all semua kalau ada kawan-kawan Indian, you all boleh guna cerita Kak Mina ni. Okay? Sebab orang Indian ni kita memang tahu mereka tidak ke arah networking sebenarnya. Jadi kita nak membuka minda orang, rupa-rupanya ada orang India sendiri yang boleh sangat-sangat berjaya dalam bisnes forever living ini. Okay? Jadi Kak Mina ni dia merupakan seorang jururawat yang berpengalaman 25 tahun. Dan dia duduk di Arab Saudi bersama dengan Kak Yus. Okay? Jadi you all sedia? Kalau you all sedia, tulis saya sedia. Saya sedia. Okay, kita sekarang ni nak panggil kita punya speaker hebat kita. Okay? So, hi Kak Mina. Kak Mina. Halo. Hello. Okay, வணக்கம் வந்தனம். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இன்னைக்கு இந்த ஷேரிங்ல வந்து எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தனால. இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட், பொருளாதாரம், சுகாதாரம் பத்தி நான் பேசுறேன். Kenapa you? Are you okay? Faham tak? Kau cakap apa Kak? Tak faham ke? Kak, kau cakap apa? Oh, okay. Kalau tak Kak, faham, cuk. Korang semua kita dah salah masuk channel weh. Kak Mina sekali dia bagi bahasa Tamil. Astaghfirullahalazim Kak Mina. Agak-agak lah weh. Nak tanya, siapa kat sini? Siapa kat sini faham bahasa Tamil weh? Kak Mina cakap Tamil weh. Korang dengar tadi? Korang dengar tak? Dia bagi aku bahasa Tamil. Kau agak-agak lah kau. Wah, dia bagi punchline kat kita. Faham? Kak Mina, ada orang faham Kak Mina? bestnya. Ada orang faham kena letaklah translation. Seri kata please. Ulang balik. Mayuri ada. Ulang balik Kak, apa kau cakap tadi? Ulang balik. Nak dengar balik semula. Dengar. Okay. Satu-satu, okay? வணக்கம். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இன்னைக்கு நான் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி லைவ் ஷேரிங் பண்றதுனால. இது வந்து சுகாதாரமும் பொருளாதாரமும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட். சோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் நான் பல பேத்துக்கு நல்ல வாய்ப்பாக கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. Faham tak? Alah sudah. Mentang-mentang dia first manager India, ambil korang semua. Kita nak buat macam mana ni weh? So korang ni nak sekarang dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Tamil? Cuba korang bagi tahu aku. Ammah. Acih. Korang nak bahasa apa? Salam sejahtera katanya. Product live tu je faham. Mayuri, please translate. Lepas tu Mayuri kan Datuk selalu cakap can speak in any language. Haru biru kita tak. Mayuri akan jadi translator kita Okay, so you all semua okay lah cakap bahasa Tamil Aku boleh. Hello miss Inga Poringge. Ada tak lagu tu? Kau pernah dengar tak lagu tu Kak? Ya. Yes. Apa tajuk lagu tu Tajuk lagu tak tahu tapi macam tu lah bunyi dia. Maksud dia apa? Hello miss, kemana you nak pergi? Hello miss Inga Peringge.
Mesti yang Okay. masuk live ni, apa benda yang live diorang buat ni. Okey. Marilah kita pulang ke jalan yang benar, Kak Mina. Okey, Kak Mina. Boleh tak Kak Mina memperkenalkan diri Kak Mina? Alright. Korang sudah. Jangan nak minta pastamik. Aku pula yang tak betulnya korang. Okey, jom Kak Mina. Boleh tak Kak Mina memperkenalkan diri Kak Mina Kumari? Siapakah dia Mina Kumari? Kepala aku macam ni hari ni. Okey, jom kita kenal. Mina Kumari, jom. Pagi. Okey, kita mulakan hari kita dengan penuh rasa semangat. Okey, saya rasa teramat sangat gembira, happy sebab saya diberi peluang untuk berkongsi pengalaman dan segala apa yang saya lalui di Forever Living. Okey, tujuan saya buat sharing ni supaya serba sedikit dapat membantu semua kawan-kawan saya untuk membuka pintu rezeki orang lain. Okey, itu saja niat. Okey, lebih banyak kita menolong orang, lebih banyak kita mendapat. Okey, actually saya dah rasa berdebar lagi. Walaupun dah 1 jam lebih lewat kan. Tahu tak sebab apa saya rasa berdebar? Sebab orang yang interview saya ni menakutkan saya. Menakutkan saya. Kenapa Okey. kau takut, Kak? Yalah, dah lah Ratu Clean 9. Lepas tu sebut sisi orang lain terkial-kial nak dapat 10 sisi, dia 100 macam ni saja. Itu okey lagi tau. Tapi nak bercakap dengan wanita ni, international speaker kau, you tahu tak stamina macam mana saya nak kena bina saya punya stamina untuk melalui at least 60 minit yang pertama bersama beliau. Weh, macam nak main bola sepak je kita ni, Kak Mina. Tahu tak apa. Tahu tak apa. Oh, okey Kak Mina. Ni ramai nak kenal ni, nama penuh apa, umur berapa. Boleh tak Kak Mina, kita terus pergi soalan yang pertama. Aku lihat apa dah ni. Apakah background story Kak Mina? Kenalkan diri, lepas tu background story you. Sebelum you jumpa Forever, sebelum you jumpa Rich Academy. Ramai nak kenal ni. Jom. Okey. Nama penuh saya V Mina Kumari, anak perempuan Viswanathan. Kalau you all tengok FB address saya VR Mina Kumari kan? VR tu V untuk ayah saya Viswanathan dan R untuk ibu saya Rajeswari. Okey? Itu address FB saya. Berumur 45 tahun, mempunyai 3 orang anak. Okey, yang sulung 21 tahun lelaki Darmendra. Nombor 2 17 tahun Syarulata. Dan yang bongsu 11 tahun Hemalata. Okey. Saya memulakan karier saya sebagai seorang jururawat pada tahun 1995. Okey, saya bermula di Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu. Kolej tu memang cantik tau. Betul-betul cantik sebab dia di sebelah pantai Batu Buruk. Okey, bermula 3 tahun di sana sebagai pelatih dan kemudian first posting saya di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Saya berkhidmat di Wad Pembedahan lebih kurang setahun. Kemudian saya berpindah ke Negeri Sembilan, bekerja sehingga tahun 2014. That means 2014 saya dah pindah ke Saudi. Mempunyai 6 orang adik-beradik. Saya yang sulung. Kami mempunyai 4 orang adik perempuan. 4 perempuan dan 2 lelaki. Okey, dan saya sungguh bangga nak bagi tahu 5 di antara kami adalah FBO. 4 di antara mereka adalah VIP termasuk saya, kecuali yang bongsu yang lelaki. Yang ni dia kesian tau sebab dia jadi FBO pun sebab saya paksa dia. Saya bawa dia pergi branch kan. Saya bawa dia pergi branch. Dia adalah FBO saya yang pertama di Malaysia. Dipaksa untuk sign. Kak Mina, kau tunggu kejap Kak Mina. Sekarang ni kita ada masalah Kak Mina. Sekarang ni kita ada masalah, tahu tak? Dekat ruangan chat ni semua tengah serabut semua. Dekat ruangan chat semua tanya, betul ke 45 tahun? Betul ke 45 tahun? Habis kau ingat berapa? Diorang kata apa tau? Kak Mina macam 30-an lah. Sudah Kak Mina. Anak sulung berapa? Anak sulung berapa? 21. 21 tahun. Wow. Okey, so sekarang ni Kak Mina tinggal kat mana sekarang ni? Ramai nak tahu ni. Kalau di Malaysia, Seremban tempat tinggal saya. Sekarang saya bekerja di Arab Saudi, Riyadh. Berapa lama dah Kak Mina kat Arab ni? Dah 6 tahun 4 bulan. 6 tahun 4 bulan. Anak bongsu Kak Mina umur berapa? Kepo Joyah, kau minta maaf dah. Anak bongsu umur berapa? Waktu saya datang kat sini dia 4 tahun. Oh, maksudnya 4 tahun. Maksudnya anak akak yang bongsu umur 4 tahun, bayar Daniel. Macam umur Daniel tu. Yes. Akak dah tinggalkan dia kerja kat Arab.
Yes. Oh, kenapa? Okeylah, saya minta maaf lah tanya. Terus terang saya nak tanya. Hari ni nak Yes. tanya sungguh-sungguh lah. Apa yang buatkan Kak Mina ni, I mean, you ada kekuatan untuk tinggalkan anak sebesar tu, 4 tahun, untuk you duduk jauh tau. It's not that, oh you bekerja dekat Seremban, you duduk Seremban, kerja dekat mana, Kuala Pilah. Bukan. Yang ni berpisah jauh ni. Apa yang menyebabkan you nak pindah sampai jauh sangat, bekerja jauh sangat? Kenapa tu Kak Mina? First saya kena bagi tahu kenapa saya berani pindah. Okay, di saat semua orang menakutkan saya kalau you tinggalkan anak-anak macam ni, you pergi Saudi, you kerja jauh, you tak takut ke anak you tak sayang kat you? You tak takut ke bonding antara anak dengan ibu tu dah tak ada? Semua ramailah rata-rata, I boleh cakap 99.9% tak ada siapa sokong saya. Except satu wanita yang menjadi tulang belakang saya, iaitu ibu saya. Dia cakap dengan saya, pergi, anak-anak serahkan kepada saya akan jaga diorang tapi make sure you balik. Itu je dia punya nasihat. Jangan pergi duduk Arab lepas tu duduk sampai bila-bila. No, you have to come back. Tapi sampai you balik, you rasa you punya komitmen settle, I akan jaga anak-anak you. Dan you semua orang ada ibu kan? Semua orang nak jaga ibu kan? You tahu tak perasaan saya apabila saya rasa time kita orang kecil dulu dia dah jaga 6 orang, okay? And semua jadi manusia. Semua jadi manusia. Okay, diberi pendidikan, diberi kehidupan yang memang Masya Allah, bagus. Tapi sekarang dia dah 69 tahun pun dia masih lagi bekerja untuk saya. Tahu tak perasaan ni saya tak boleh nak bagi tahu kat dia. Okay, saya kena hadam. Saya kena cakap dengan diri saya terpaksa, saya tak ada pilihan. Kalau walaupun saya bekerja di jururawat, gaji saya tu tak mampu untuk beri yang terbaik untuk anak-anak saya. You ibu, naluri ibu ni lain tau. Naluri ibu ni lain. Dia nak beri pakaian yang terbaik, makanan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik dan paling penting pendidikan yang terbaik. So, macam mana saya nak bagi kalau saya punya gaji tak cukup? Betul? Betul Kak. Jadi, saya terpaksa buat decision. Jadi masa tu kan Kak, bayangkan maksudnya masa tu Kak Mina buat keputusan untuk berjauhan daripada keluarga. It's not easy di mana you berkorban perasaan. I just can't imagine that anak Kak Mina yang 4 tahun sebesar Daniel dan saya yang kena tinggalkan Daniel, aduh, dia nak tidur pun cari saya Kak. You sangat-sangat kuat. Tapi benda yang menyebabkan you buat pilihan begitu adalah you fikir lebih jauh lagi, iaitu masa depan you, masa depan anak-anak, iaitu dari segi pendidikan. Dan kita tahu sekarang ni pendidikan sangat mahal kan? Betul tak semua kawan-kawan dekat FB? Pendidikan sekarang ni mahal, tapi ada orang kata hidup ni duit tak penting. Oi, nak pergi jamban pun nak kena ada duit. Kau tak ada duit kan? Kau kekencing dekat mana? Dekat pokok, tepi pokok tu. Itu pun ada anjing marah, tahu tak? Ke tempat dia, bukan tempat kau. Jadi dia actually is a very hard decision untuk you buat untuk tinggalkan anak sekecil itu. And how do you feel pula bila nak tinggalkan ibu yang berusia 69 tahun tu di Malaysia dan you jauh daripada dia? Rasa bersalah. You know, you sebagai anak, lebih-lebih lagi saya anak sulung, itu adalah tanggungjawab saya untuk menjaga ibu. Sekarang saya serahkan saya punya tanggungjawab kepada ibu saya yang dah tua. Okay, saya pernah ingat, you pernah cakap, kalau satu masa nanti kita tak boleh rasa terkilan sebab masa yang kita patut jaga ibu, kita dah tak jaga ibu. Okay? And I always feel, saya kalau nak jaga ibu saya kena berada dengan dia saat dia masih lagi boleh bercakap, dia masih lagi boleh melihat, time dia sihat. Bukan time dia terlantar sakit, waktu tu apa saya buat pun dia tak nampak. Okay? Dia dah penat dah jaga kita orang kan? So sekarang masa untuk saya balas balik. Tapi saya tak boleh buat kalau saya tak ada wang, saya tak ada masa. So saya terpaksa buat decision. Tak ada pilihan. Jadi Kak Mina, masa ni you cuma ada 2 pilihan saja. Kalau you stay dekat Seremban dengan gaji nurse pada tahun itu, agak susah untuk you punya komitmen. Adik-beradik ramai, anak 3 orang, nak tanggung ibu kan. And everything semua sangat-sangat mahal sekarang. Jadi you berkorban perasaan demi untuk masa depan orang lain. Tetapi bukan you je yang berkorban perasaan. Anak-anak you pun sama-sama berkorban perasaan. Tapi I really salute your mom. Di saat semua orang tak bersetuju dengan you, dialah tulang belakang you. Itulah keistimewaan seorang ibu. Mereka sanggup penat, lelah, and diorang tak bagi tahu pun diorang penat ke, diorang lelah ke,
Diorang akan cakap boleh handle. Inilah yang membuatkan kita rasa macam kalau dalam dunia ni tak ada siapa pun sayang kita, tak apa. As long as kita ada ibu. Itu saja. Betul tak kat dalam ruangan chat? Betul tak dalam ruangan chat? Kawan-kawan kita semua, betul tak? Di saat tak ada siapa pun yang sayang kita, yang tak peduli kita, kita ada ibu yang akan yang cakap dengan kita, you did a good thing, you did the right thing, I will support you. Itulah kekuatan seorang ibu, Masya Allah. So, dekat Arab Saudi, Kak Mina bekerja di hospital mana dan bekerja sebagai apa tu? Okay. Saya bekerja di Security Forces Hospital di Riyadh, bidan. Wah, Bidan, senior seorang bidan Jadi saya nak tahulah Kak Mina punya background belajar Kak Mina. Sebab actually bukan calang-calang tau. Orang boleh kerja kat Arab Saudi ni. Sebenarnya tu nak cakap, orang kerja kat Arab Saudi ni dia mesti ada something kelayakan dia. Boleh tak Kak Mina share dengan kita orang semua apa you punya pendidikan, apa tu you punya education history you. Ramai nak tahu ni. Waktu saya datang ke Saudi, saya cuma memiliki diploma in nursing tahun 1995. Okay, tapi sebab dekat Saudi ni you tak ada benda nak buat. You pergi kerja, you balik kerja, you tak ada social life dekat luar tau. Kalau ada family lain kan, kita balik kerja ada someone dekat rumah. Tapi kita orang punya lifestyle ni different. You pergi kerja 12 jam di sana, you balik, tak ada benda nak buat. So saya cuba manfaatkan time yang saya ada di rumah ni untuk belajar. So saya start belajar secara online. Alhamdulillah 2015 saya berjaya dapat degree in public health nursing dan kemudian pada tahun 2018 saya buat double master public health nursing dan juga nursing administration. Dan insya-Allah kalau tak ada halangan 15-11 ni saya akan start saya punya PhD in nursing. Wow. What is that? Masya Allah. Kejap. Saya nak hadam ni. Okay, Kak Mina ada degree in nursing. Lepas tu Kak Mina ada master in public health. Lepas tu apa tadi yang double master apa benda tadi? Dengan nursing administration. Oh, maknanya you ambil dua jenis master. Satu master in administration, public health. So you ada dua master. Satu master in public health dengan satu lagi master in nursing administration. Ni master tau Kak. Master, you ambil double master because you ada banyak masa dekat Arab, so you belajar. Wow, ni betul-betul guys. Ini betul-betul bukan orang biasa-biasa guys. Guys, come on guys. I'm asking you guys. Korang ada tak master guys? Siapa kat sini ada master weh? Weh, korang dengar ni weh. Aku yang interview dia ni pun aku diploma je weh. Lepas tu si rumah je weh. Masya Allah, maknanya otak dia ni geliga. Guys, come on guys. Masya Allah, memang hebat lah insan bernama Mina Mukomari ni. Okay, so Kak Mina, dekat Arab Saudi Kak Mina dah duduk dekat Arab hampir 6 tahun dah 6 tahun you duduk dekat Arab Saudi. Saya nak tanyalah apa pengalaman Kak Mina bekerja di Arab Saudi dan juga saya nak tanya kod-kod lah Kak Mina ada pernah ke tidak buat apa-apa bisnes sebelum ni kan. Orang bijak macam you mestilah kepala otak pun masih fikir je aku nak buat apa kau buat. So boleh tak Kak Mina share dengan kita orang semua? Okey, pengalaman di sini mula-mula bila sampai di Saudi, yang first pakaian. Saya kena pakai abaya. Pakai baju kurung pun jarang-jarang sekali. Tiba-tiba kau suruh aku pakai abaya, keluar rumah mesti abaya. Okey, abaya okey lagi trending pakaian. Tapi kena pastikan kepala berlitup. Tak boleh nampak rambut. Okey, cuma sekarang ni saja kita dibenarkanlah pakai jeans t-shirt as long tak sangat expose. Sekarang you boleh keluar walaupun you tak pakai tudung sekarang okey. Dulu tak tahu, sangat strict. Kita ada pegawai polis yang akan jaga bahagian keislaman, kita panggil dia mutawak. Ini dia akan ikut je ekor you. Mana you pergi kan, dia kalau dia lagi dia nampak you, memang dia suspect you foreigner lagi dia ikut. Tahu? Dia akan cakap, sister, cover your head. Lepas tu, kalau you pakai lipstick, clean your mouth. Abang cakap, pakai lipstick pun tak bebas dekat negara ni. Itu memang cabaran yang sangat ni lah sebab you rasa ada orang kongkong you, tak bagi you kebebasan. Yang kedua, of course bahasa Arab kan. Mana kat sekolah pun kelas jawi selalu
masuk je Cikgu Jawi, kita dah keluar ikut pintu belakang kan. Takut disuruh tulis ke, baca ke. Tapi di sini, you have no choice, you kena belajar. Saya jadi sangat pendiam pada first masa saya sampai kat sini. Bukan saya pendiam, saya ni bukan pendiam tau, saya becok. Tanyalah mak saya, memang saya becok. Sampai kadang-kadang mak saya cakap, boleh tak tutup mulut tu sekejap? Sama ada tutup TV atau tutup mulut saya. Macam tu. So, saya jadi takut sebab orang akan bercakap dengan saya bahasa Arab dan saya tak boleh bercakap bahasa Arab. Saya boleh bercakap bahasa Inggeris, pesakit saya tak boleh bercakap bahasa Inggeris. So, lagi baik saya senyap, apa saja dia orang cakap, saya senyum. Saya bahagia sebab dia akan ingat saya seorang nurse yang sangat baik sebab sentiasa tersenyum. Dia ni pelik tau, senyum sebab tak faham ni lain sikit. Kak, ni ramai tanya Kak. Okey, nak tanya ni. Ni ada soalan cepu mas kat ruangan chat ni. Kak Mina pandai cakap Arab tak? Kak Mina, come on Kak Mina, come on. Guys. Korang dengar ni hello. Dia ada double master, hello. Double master. Korang rasa dia pandai tak cakap Arab? Kak Mina, tunjuk sekali Kak Mina, sikit Kak Mina. Tadi bahasa Tamil kau bagi, semua tenganga. Ni tiba-tiba ada meminta pula ni tanya. Kak Mina pandai cakap bahasa Arab tak? Kau bagi si Kak Mina. Dah aku nak rakam jugalah kau cakap ni. Aku jadi apa? Aku jadi jodoh hari ni. Ya. Aduh, gembor pula. Tapi kau jangan tanya soalan sebab aku belum tentu boleh jawab Kak. Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ana mujud idiom ana sawi kalam katir hada forever living juice. Okay. Ana alatul serap hada juice. Hada hasil مرة كويس اوكي الحين انا شغل هذا مستشفى قوى العالم رياض انا كبيله ada paham? Ada apa? Aku faham wujud aloe vera, katir, itu je aku faham Kak. Ya Allah, Masya Allah. Hebatnya Kak Mina. Hebatnya manusia ni. Masya Allah. Maknanya Kak Mina ni, dia English very good, excellent. Lepas tu bahasa Melayu, of course excellent. Lepas tu bahasa Tamil memang berdasar tu bahasa dia. Arab pun dia balut. Okey, saya nak tanya soalan cepu mas lagi. Tanya soalan cepu mas lagi. Padan muka kau Kak, aku tak ikut skrip. Nak tanya. Bahasa Filipin pandai tak? Bahasa Filipin. Sebab dia punya bahasa lebih kurang macam kita punya bahasa Melayu juga tau. So, Hai Nako, kalau dia nak bagi reaction apa-apa, kalau you cakap Hai Nako, lepas tu selamat Bu, selamat dia panggil dia punya brother Kuya, just simple lah. Mesti kita boleh interact macam 1-2 perkataan dan dia rasa macam kita dalam family dia, walaupun dia tak boleh cakap 100%. Just few words to buat dia senyum. Buat dia senyum. Engkau kan kalau duduk dekat Filipin 3 hari, aku rasa Filipin semua kau boleh cakap ni. Wih, hebat. You all rasa hebat tak Kak Mina? Rasa hebat tak kat ruangan chat? Sakit apa benda tu. Masya Allah Mina bagusnya. Kak Zal cakap Mina. Tengok ramai orang makin kenal di Kak Mina kan. Okay, so Kak Mina, apa cabaran lagi? Sebab tadi Kak Mina kata cabaran you duduk dekat Arab Saudi dari segi pakaian. Engkau tak pernah pakai baju kurung duduk kat Malaysia, tiba-tiba datang Saudi, engkau kena pakai baju abaya. Lepas tu, masa tu ingat tak? 6 tahun lepas wajib pakai tudung. Saya dulu pernah pakai niqab. Akak pernah tak pakai? Pernah juga kan? Pernah. Kak Mina pun kalau kau tahu pernah pakai niqab. Kalau pakai niqab warna ni lofa tau. Ni lofa kumari. Kau jangan main-main tau. Okey, lepas tu dari segi bahasa pula. Sebab orang tak pandai cakap. Memang betul. Apa Kak Mina cakap memang betul. Orang dekat Arab dia tak faham bahasa Inggeris sangat. So you terpaksa permainan dekat situ kan, you orang yang becok tiba-tiba jadi pendiam. Wah, memang personality berubah. Jadi apa lagi you punya pengalaman sebagai orang yang bekerja di luar negara? Cuba share kita semua. Politik. First kali politik. Saya rasa politik ni bukan saja di tempat kerja di Saudi. Di seluruh global lah. Even dekat Malaysia. Okay? Politik ni macam mana? Kaki mengampu, bodek, pura-pura rajin depan bos. Tersedak kau ambil. Pura-pura rajin depan bos, kan? Pretender. Sebab dia terpaksa jaga kedudukan dia, walaupun itu adalah kawan dari satu negara dengan dia sanggup backstep. Macam kalau kita buat sesuatu dan dia rasa macam terancam. Orang ni nampak, konon ni lah, okay, contoh, okay. Saya ni macam dah lama kerja kat sana kan, saya dah selesa.
tiba-tiba datang seorang baru yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman yang lagi bagus. So orang yang dah kerja lama ni dia rasa macam terancam. Dia takut kedudukan dia tergugat. So dia akan cubalah bermain taktik kotor untuk menjatuhkan kawan. Okay, berebut untuk buat overtime. Yang paling teruk apa tahu? Berebut cuti. Vacation. Nak isi slot cuti tu, sampai bergaduh-gaduh pun ada. Tak bercakap berbulan-bulan bermasa muka pun ada. Okay, keluar je slot, isi cepat. Lepas tu kita selalu ketinggalan lah sebab kita ni bukan jenis yang busybody. Kalau musim perayaan lagi teruk. Raya Haji, Raya Puasa, even Deepawali. Yang selamat Chinese New Year. So sekarang ni kalau saya nak ambil vacation, saya ambil Chinese New Year. Walaupun saya tak sambut kongsi Fat Choi. Terpaksa. So sebab dekat tempat kerja akak tu maknanya masalah dari segi nak berebut cuti kan. Lepas tu dari segi orang politik tak dapat kerja kan. Lepas tu orang kata macam mana dari segi orang kata adakah waktu you bekerja ni you dengan you punya pendidikan, I know you punya pendidikan sangat tinggi, of course your skill sangat-sangat tinggi kan. Jadi macam mana? Adakah you mendapat appreciation ke ataupun recognition apa-apa ke? Ada tak you rasa macam tu? Siapa nak recognize selisih 44 malaikat? You sambut baby, tiba-tiba ada kes datang dari kecemasan, you dah nampak kepala baby, seorang lain akan terkial-kial pakai sarung tangan tau. Tapi time tu you rasa you seorang bidan di mana you kena selamatkan 2 nyawa. I sambut saja baby tu. Okey, dengan tangan yang kotor. Tak kisahlah darah ke air apa ke, saya sambut. Tak ada siapa pun datang cakap, wow, you did something good. Selisih. Memang tak pernah. Appreciation jauh sekali. Yang dengki sebab you dah buat sesuatu yang terbaik, ramai. Dia akan cakap, alah saja je tu depan bos nak menunjuk. Bos duduk dalam bilik, mak dia tak nampak pun aku sambut baby. Apa aku nak menunjuk kat dia? Betul tak? Betul lah. It's kind of attitude. Betul Kak, ni kan kat mana-mana mesti ada, wajib ada. Itulah sebabnya saya malas nak kerja. Aku malas nak kerja sebab dulu pun, saya dulu, kira macam akak ni orang kata senior. Saya dulu masuk time-time junior, lagi sedih. Sedih. Peluang yang kita dapat, orang tutup. Sebab orang nak orang lain pula naik. So kita punya position ni biasanya orang berebut-rebut tau. So itu bukan life yang kita suka kan. Kita macam I don't deserve all this. Betul tak? Kawan-kawan dalam ruangan chat. Betul tak? We don't deserve this kind of treatment daripada orang. Kita datang negara orang sama-sama nak cari rezeki. Ataupun kita ni bekerja kat mana-mana, semua ada tanggungjawab. Why not we be kind to each other? Kan bahagia kan? Tapi itulah manusia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hempas datang lagi. Begitulah perangai. Engkau kat Malaysia macam tu. Kat Saudi pun macam tu tuan-tuan. Okey Kak Mina nak tanya. Kak Mina pernah tak buat apa-apa bisnes Kak Mina? Ada 2-3 produk I pernah buat, even dekat Saudi I pernah cuba. Satu buat MLM ke? Yes. Selain dari okey, Kak Mina kejap. Ada soalan cepu mas. Berapa gaji Kak Mina kat Saudi? Diorang ni kuih rahsia. Berapa gaji Kak Mina kat Saudi ada tanya? Okey, kalau convert ke duit Malaysia, gaji untuk midwife yang kerja di security forces, tutup mata you boleh dapat 25,000. Tutup mata you boleh dapat 25,000. Kalau tiba musim perayaan, gaji you akan mencecah 38,000. 38 kau, bestnya. Tapi kau gaji dah 38, kenapa nak buat bisnes lagi masa tu? Sebelum Forever ni kenapa nak buat bisnes lagi? Kau sebab tak ada masa. Apa dia? Masa tak ada. Sebelum Forever sebab bonus yang saya dapat dari MLM tu tak cukup. I punya founder cekik darah. Tak cukup. I buat kerja, you buat sales banyak tau. You buat sales beribu-ribu, dia bayar bonus ceput aja. Time tu tak tahu. Time tu happy. Dapat 500 happy. Rupa-rupanya baru sekarang tau. Sepatutnya aku deserve 1,500 bulan tu tapi aku cuma dibayar 500. Sebab kita tak diajar. Honestly, I'm telling you, MLM lain dia tak ajar you apa maksud PV ke, PPBV ke, apa BV ke, dia tak ajar. Dia cuma akan ajar you kejar PV,
kejar your target untuk volume tu volume ni. Dia tak akan bagi tahu kenapa sistem point tu diwujudkan. Saya cuma tahu tentang point-point sistem ni bila saya start kerja, saya start join Forever Living. Honestly, baru saya tahu. Dan rupanya saya tahu saya dibayar bonus atas harga runcit. Bukan di atas harga member saya. So saya dah rugi banyak kat sana kan? Saya dapat diskaun 20%. Dia tak bayar dari harga runcit. Kalau benda tu 100, saya dapat diskaun, saya boleh beli untuk 80, dia sepatutnya bayar saya untuk harga 100. Tapi dia tak buat macam tu, dia bayar untuk 80. So saya dah rugi. Betul tak? Betul. So maknanya punca-punca Kak Mina berhenti daripada buat bisnes-bisnes yang macam-macam tu sebab you rasa macam buat sales banyak tapi dapat income kecil. Betul? Exactly. Yes, exactly. So tu ada punca lah. Lepas pada tu you tak buat apa-apa bisnes dan tanya. Takut nak tanya. Macam mana you boleh terjoin Forever Living? Ni ramai nak tahu. Kenapa you boleh terjoin Forever Living? Terjoin Forever Living ni sebab bukan nak berniaga pun. Tak ada niat pun nak berniaga sebab pengalaman lama kan menakutkan. Saya asalnya nak join sebagai, actually not even as a user tau. Saya ingat lagi 8 hari bulan Jun 2017, Yuslina ni dulu dia jual makanan, dia jual perfume, dia jual sejadah. So salah satu ni memang saya akan beli. Of course sejadah saya tak belilah. Tapi perfume dengan makanan saya memang akan beli. Dia punya ayam rempah best tau. Rugi korang tak rasa. Okay. So saya ingat saya order perfume rose kan dari Madinah. Yes. Itu saya punya vacation. Lepas tu Yus cakap dengan saya, Kak kau punya perfume dah ada, aku hantar petang ni. So dia pun hantar, I turun. Tahu dalam kereta dia penuh dengan kotak. I kata apa perempuan ni jual? Perfume ya, makanan ni sekarang dia dah start jual kotak pula. So saya tanyalah kan, of course you jenis yang tak boleh duduk diam kan. Macam ada benda dalam ulat tau dalam otak you tanya. Cakap. So I tanya, Yus pun terang lah. Of course, tak adalah dia terang 100% pasal tu, tapi dia cuma cakap, Kak, ini produk berkaitan dengan aloe vera, ada madu, bla bla bla. Lepas tu saya kata, kalau beli macam tu boleh ke? Dia kata, tak Kak, kau jadi member. So saya tanya macam mana nak jadi member. Dia cakap, kalau nak jadi member free je, tapi dapat 15%. So saya kata, dapat ke kotak tu? Dia kata, kotak tak dapat lah. Kalau kotak kau kena bayar 1468. Saya sebenarnya suka dengan kotak. Saya tak kisah apa yang percentage tu. So saya sanggup bayar. Kotak saya apa bayar. Dia orang tanya kotak apa tu? Kotak apa yang tu? Combo pack tu. Kotak Touch of Forever. Yes. Jadi punca Kak Mina join Forever Living ni sebab Kak Mina nampak dalam kereta saya ada set kotak Touch of Forever korang. Korang nampak tak? Ni aku dah bagi tahu korang satu tips ni. Kak Yu nak bagi tahu korang satu tips ni, ada manusia dekat dalam dunia ni, dia jenis macam Kak Mina. Bila dia nampak set Touch of Forever tu, dia punya kotak tu kan cantik kan? Diorang tertarik tanya, kotak apa tu? Tak pasal-pasal, aku close VIP disebabkan orang nampak kotak. Jadi korang semua, yang mana kat dalam ruangan chat tu, mulai daripada sekarang, tolong beli set Touch of Forever, letak dalam kereta masing-masing. Sebab itu adalah one of our marketing tools. Dan kalau korang tak percaya, strategi tu berjaya, kau tengok, aku berjaya close Kak Mina tepi jalan, terus dengan VIP, pasal dia nampak kotak Touch of Forever. Okey, dalam kotak Touch of Forever tu, Kak Mina minat sebab apa? Banyak barang, excited, keluar. Saya cakap apa tau, macam magic box tau. Keluar aloe lips, shampoo, lepas tu ada honey. Dia kata, kotak ni memang best lah. Lepas tu dia ada bagi slip kan, dia ada bagi satu list senarai harga. So senarai harga tu mengatakan jumlah barang tu bernilai lebih kurang 2,000. Time tu memang bangga gila lah. Aku dapat diskaun lebih kurang 600, babe. Beli 1468 je. Padahal harga barang 2135 kot. Almost like that lah untuk 2 cc. Yes. So sekarang benda dah ada tapi tak tahu apa kegunaan benda tu. So start Google. Okay, kisahnya kenapa saya start Google, sebab waktu tu saya memang dah jadi chronic diabetic. Okay, chronic diabetic. Saya start dapat diabetic 2014. That means memang compliance dengan ubat. Kalau you tak makan ubat, paras gula you tu akan mencanak naik. Memang there's no solution. Okay. Berapa lama Kak Mina diabetic? Dari 2014 lah. Mungkin sebelum tu mungkin dah ada tapi I'm always denial symptom. So
Yang betul-betul sebab dekat Saudi ni you tak boleh lari kan. Kalau you ada hypertension, you ada kolesterol, diabetes, you memang tak boleh lari kalau you bekerja. Aha. Sebab setiap appraisal dia akan cari you punya result kesihatan. You have to do repeat and repeat. So kalau you nak you stay dekat sini lama, you kena make sure kalau you ada penyakit tu you kena compliance. Untuk dia tak boleh jadi over tau. Kalau you punya gula jadi sangat tinggi, so appraisal akan effect, dia orang mungkin tak akan sambung you punya kontrak. So itu pasal jadi baik lah walaupun you tak suka makan ubat. There's no choice. Okay. So pada Mac 2017, I dapat satu situasi seperti satu abscess. Okay, di bahagian ekor tulang spinal I. Betul-betul dekat coccyx. So benda ni jadi membesar, jadi abscess. Abscess macam bisul kan? So I pergi buat IND, incision. Okay, saya buang nanah, tapi masalah saya sebab saya punya diabetik terlalu teruk, luka tak sembuh. Nanah tak stop. Keluar. Amina, So, diabetik berapa bacaan macam tu? Diabetik berapa bacaan macam tu? lebih dari 20. Saya tak pernah ada sejarah bawah dari 20. Saya top student untuk bacaan gula, saya top student lebih dari 20. Wow, tinggi sangat you punya kencing manis tu. Okey, lepas tu you ada bisul Bisul dekat Yes. bahagian punggung, area di punggung tu lah kan. Lepas tu Yes. doktor buat macam pembedahan kecil. Lepas tu berdanah. Bernanah. Keluarkan nanah tapi And then apa you buat untuk kurangkan you punya, you dapat kotak Touch of Forever tu. Apa you buat dengan kotak tu? I Google lah. Google cari kod-kod lah dalam banyak-banyak dekat 17 barang dalam kotak tu. Mana tahu kok ada satu benda yang boleh bantu. Dua benda. Sama ada kurangkan gula saya dan juga bantu untuk sembuhkan luka saya. So bila saya Google, memang dia keluar aloe vera juice akan bantu kawal you punya paras gula. Dan ada testimoni. Memang Google saja. I'm telling you honestly. Ni cerita sebenar. Okay, cerita yang benar. Google, memang dia akan tulis. So saya start minum aloe vera, saya start minum ikut regime yang awal. 120 ml aloe vera campur dengan 240 ml aloe vera. Itu zaman-zaman awal Sekarang dah tak main dari regime. Satu hari satu botol plus. Satu hari satu botol. Kak Mina minum aloe vera gel pada permulaan 120 ml aloe vera 3 kali sehari masa perut kosong. So masa tu you minum dalam keadaan you punya diabetik 20 bacaan dia. Lepas tu macam mana you nampak dia punya result dia? Cuba share. Ramai ni kencing manis ni. Saya time tu saya memang tak check reflow. Saya takut cucuk tau. Saya memang fobia cucuk. Makan ubat okey lagi tapi cucuk memang saya fobia. So saya memang tak check langsung sebab saya tahu saya ada appointment selepas 3 bulan untuk jumpa doktor. Sekarang saya punya fokus cuma pada luka. Sebab saya percaya kalau luka saya sembuh bermaksud diabetik saya pun makin kurang. That was my belief. Itu kepercayaan saya. So adik saya seorang, dia kerja di Columbia Hospital Ceras. Alhamdulillah because of dia saya dapat slot untuk buat laser. Dia yang uruskan semua. Saya cuma bawa badan. Selepas saya buat laser balik, Nana memang tak berhenti. So sekarang saya dah balik ke Saudi. So saya dah ada Touch of Forever kan. So bila saya Google untuk dapat kepastian apa produk dalam TOF tu yang boleh bantu saya punya luka. Propolis cream yang keluar dulu. Wow. So you Google apa untuk you punya masalah bisul yang agak kronik tau yang agak kronik sampai kena buat pembedahan. So danah banyak sangat. So you Google, you jumpa propolis cream. Yes. Wow. Okay, lepas tu macam mana? Macam mana result dia? Propolis cream memang sangat sesuai kalau you ada diabetic wound. Dia dua wound kita kena tahu beza. Diabetic wound dengan luka biasa, dia cara penyembuhan dia lain. So propolis cream memang terbaik untuk luka diabetik. So bila saya pergi kerja, saya suruh kawan yang selalu buat dressing saya. Waktu tu saya dressing BD 2 kali sehari dengan povidone, ubat yang coklat tu kan. Diorang akan tuang tau dalam sebab luka lebih kurang 5 cm dalam luka IND tu. So diorang akan masukkanlah ribbon gauze macam tu. So saya kata dengan kawan, stop letak povidone, squeeze, picit propolis cream masukkan dalam lubang tu. Lepas tu kawan saya tanya, kau berani ke buat ni? Saya kata saya berani, saya nekat. So saya buat. Tapi sebelum saya start propolis, kalau saya pergi kerja saya kena pakai Incopad. Dia macam pampers tau, diapers. Sebab nanah yang keluar tu dia akan lekat dekat pakaian. So pakaian jadi macam orang nampak kan scrub kita kotor. Tapi pada hari yang saya guna propolis, nanah tak keluar tau. Dia terkumpul kat dalam.
Time tu memang slightly saya ada rasa takut. Takut apa akan jadi jika nanah tak keluar, berkumpul dalam dan menjadi racun. Okay, kemungkinan besar kalau racun dah terkumpul dalam badan, kita boleh mati tau, septisemia. Okay, sebab kita tak tahu nanah tu kat dalam, dia tak ada jalan nak keluar. Okay, hari pertama. Hari kedua saya kerja malam pun saya buat macam tu juga, squeeze. Saya mula-mula saya ada rasa takut kan, tapi saya cakap dengan diri saya kena percaya dengan diri saya sebab ini adalah keputusan yang saya buat. Dan kedua, saya memang kena percaya dengan produk yang saya pilih ni. Saya dah nekat saya nak guna, so saya kena percaya kan, konsisten guna. So habis kerja malam, bila nak balik rumah, saya nampak dekat Incopact saya tu macam satu gumpalan nanah tau, tapi dia dah macam plotted. Dia dah jadi macam apa, gumpalan macam swap, macam kapas basah tu. Aha. Itu adalah nanah saya yang terakhir. Okay, that means dah tak ada dah nanah. Dia buat apa tau, rupanya dia serap semua nanah, dia kumpulkan, lepas tu dia keluarkan sekali. Saya tak tahu dari lubang mana dia keluar, tapi dia keluar. So I feel so demam kurang, saya dah rasa macam badan tak macam dulu, macam energetik. Pada masa yang sama aloe vera pun saya minum. Saya minum aloe vera. Kak Mina, maknanya Kak Mina hanya fokus dalam produk Forever ni 2 barang. Satu, aloe vera gel dengan propolis cream. Aloe vera Yes. gel membantu akak punya kencing manis daripada bacaan 20 jadi berapa? 6 kan? Jadi dalam 6.8. 6.8. Masya Allah, sangat hebat. Kak Mina minum 120 ml aloe vera 3 kali sehari kan. So lepas 3 bulan you check jadi 6.8. Memang amazing. Lepas tu you punya bila kencing manis dah okey, you punya penyembuhan luka akan lebih cepat. Betul? Jadi Yes. sambil tu dressing. Biasa orang dressing kan nak cuci luka pakai povidone. Tapi you sebagai seorang nurse tadi, you kata no, kita pakai propolis cream. Sebab propolis cream ni adalah salah satu antiseptik semula jadi yang sangat bagus. So you percaya dengan benda tu. Oh, ini amazing So pada siapa kat yang dalam orang chat yang ada saudara mara, keluarga ke yang ada kencing manis, ada bisul, tolonglah percaya bahawa aloe vera dengan propolis cream ni sangat-sangat bagus. Okay, you all semua ni nak tanya Kak Mina juga. Selepas Kak Mina dah detox badan Kak Mina, apa lagi perubahan selain daripada wow, you dah kencing manis dah turun, alhamdulillah, kemudian bisul dah baik, bisul yang kronik bukan bisul biasa-biasa yang kronik sampai kena buat pembedahan pun dah selesai. Apa lagi perubahan yang you lalui apabila you dah consume produk Forever Living ni? First, saya pun tak perasan berat badan saya turun. Ini kawan-kawan yang notice. Diorang cakap, dalam 3 bulan saya lost 15 kg. Dari 78 ke 63. Memang obvious. Nah, tapi saya tak perasan. Orang lain yang perasan. Kak Mina, ada kan share gambar kan kejap? Siapa nak tengok gambar Kak Mina sebelum join Forever Living? Masa tu berat berapa Kak? Waktu 78. Waktu tu 78. Okey, siapa nak tengok? Siapa nak tengok gambar Kak Mina masa dia sebelum join Forever Living? Siapa nak tengok? Nak tengok, jom kita share. Jap, saya nak share gambar Kak Mina sebelum dia join Forever Living. Okey, jom kita tengok Kak Mina punya before you compare dengan sekarang siapa nak ambil gambar, sila ambil gambar. Nampak tak ni? Woi, korang tengok ni guys. Weh, korang tengok ni apa cerita? Ni apa ni? Betul ke Kak Mina ni? Ini Mina Kumari. Okey, you all nampak tak ni Mina Kumari? Beza tak Kak Mina dulu dengan sekarang? Mina yang dulu bukanlah Mina yang sekarang. Korang tengok ni, Masya Allah. Lain tak weh? Lain tak Kak Mina dulu dengan sekarang? Masa ni berat Kak Mina 78 kilo. Kak Mina, yes. Saya nak tanya, minta maaf cakap. Kenapa kulit lain betul ni Kak? Kulit you nampak makin cerah ni. Serius? You makin cerah Kak. Masya Allah. Apa you pakai lagi? Apa you buat lagi ni Kak dengan kulit you? Time tu aloe vera juice saja. Saya tak perasan. Orang lain yang perasan. Dia kata muka nampak lain. Saya cuma perasan saya selalu dapat jerawat yang besar. Tapi bila saya start minum aloe vera, saya rasa macam dah tak ada dah jerawat tu. Kalau ada pun macam kecil lah. As like macam nak bagi tahu, okay, you punya menses nak datang macam tu. Something like that. Tapi tak ada lagi keluar yang besar-besar. Yang besar-besar tak ada. Dia tukar warna kulit sekali tanpa you sedar. Tanpa sedar. Dia tak fokus pun nak treat dia punya kulit.
Ha. Masya Allah, memang jauh beza lah. Tapi betul saya cakap, bila badan kita makin sihat kan, memang perubahan kulit kita makin bersih kan. So, ini kalau balik Malaysia, tiba-tiba balik Malaysia, terkejut ni mak. Betul ke? Ini anak aku, si Mina Kumari ni. Kak siapa ni nama dia ni? Ha, begitu guys. Memang cantik gila lah Kak Mina kan. Berat badan turun 15 kilo, kencing manis pun dah hilang. Kencing manis yang 20 bacaan dia. Tak perlu insulin dah, bisu yang kronik pun dah hilang, okey. Jadi bila Kak Mina buat Forever Living ni, macam mana tiba-tiba jadi manager ni Kak? Oi, kau tak nak berniaga kau cakap tiba-tiba cuba share sikit. Okay, mula-mula waktu kawan-kawan nampak perubahan, of course diorang akan tanya kan, apa yang you ambil, apa yang you ambil. So saya promote lah, saya cakap dengan diorang, saya minum aloe vera ni. So nak jadi member. Bila diorang nak jadi member, of course saya tak nak buat business kan. Kenapa nak crack saya punya ni? So saya text Yus, saya cakap ada kawan nak jadi ni. Dia kata, betul Yus jawab, kau kan dah VIP ke? Ambil lah, buat down, team you, dia kata. Saya kata, perempuan ni betul ke tak betul? Orang nak bagi dia business, kenapa dia bagi kat saya? Saya rasa macam berat tau tanggungjawab tu. Tapi saya still lah, lepas tu Yus ajar saya macam mana nak register downline. Actually waktu saya register downline semua tu, bila dah ada team sendiri, saya tak ada, bukannya excited sebab saya dah ada team. Saya excited macam seronok. Ada orang lah percaya kat aku, ada orang percaya kat aku. Itu tak? Maknanya saya berjaya menarik orang masuk dalam team, dalam saya punya perjalanan Forever Living ni. Sekarang bila saya toleh belakang ada hampir 148 orang. Best tak best? Tanpa saya sedar. Dia jadi macam tu. Ada berapa masa tu? 100? Mula-mula dulu tak ramai kan, ada 50 orang. Sampai saya sedar sekarang dah 148 lah. Oh Masya Allah, maknanya you terberniaga satu sebab apa? Sebab you pakai produk, orang nampak perubahan, orang tanya you macam mana nak beli, lepas tu kau pergi bagi dekat Yus. Si Yus pula kata aku tak nak customer kau. Aku tak nak customer kau, ambil lah Kak. So kau rasa dah pelik dah perempuan ni. Perempuan ni makhluk mana lah perempuan ni kan. Lepas tu you terberniaga. Tapi seingat saya Kak Mina ni, dia pun terberniaga gila. Orang lain terberniaga satu sisi, dua sisi. Tapi Kak Mina, berapa lama masa yang you ambil untuk jadi supervisor? Daripada AS jadi supervisor? 2 bulan je. Tak fokus pun. Tiba-tiba je, Yusi dah kata, Kak, jom kita pergi makan, saya nak bagi reward sebab engkau dah jadi supervisor. First time tau orang bagi saya 1,000 sebab jadi supervisor. Engkau dengan Kak Rosie? Yes. Orang je. Yes. Oh my God. Thank you Kak Mina. Thank you for remind me this. Aku nak joyah dah ni. Korang tahu tak? Korang tahu tak? Kak Mina dengan Kak Rosie adalah aku punya first supervisor dan masa tu aku excited gila. Kalau korang nak tahu korang nak tahu. Dulu aku ni tak ada orang nak berniaga dengan aku sebab orang Saudi ni banyak duit belaka, tak nak berniaga. Macam Kak Mina, Kak Rosie pun sama, tak nak berniaga sebab orang banyak duit. Lepas tu saya ni macam, yelah orang baru dapat anak, baru beranak, dia mesti nak bagi the best. Korang tahu Kak Mina masa tu, dah jadi supervisor, aku bagi RM1,000. Allah seronoknya. Kita happy. Lepas tu belanja makan lagi kan, makan dekat apa benda-benda lah tu, kedai tu. Kedai apa tu Kak? Alah yang famous tu. Apa nama? I hope kan. Makan kat I hope. Apa perasaan Kak Mina masa tu? Tiba-tiba ada manusia bagi you RM1,000, belanja you makan dan you tak berniaga. Padahal apa perasaan you masa tu? Best. Bukan tu saja tau. Saya dapat makan percuma. Saya dapat duit RM1,000. Saya dibawa lawatan sambil belajar ke branch dan saya dapat karipat frozen. So benda-benda macam ni, you ada teringat tak macam you kat tempat kerja, you do something very good macam tadi cakap kan. Dekat tempat kerja, you sehabis you bersungguh-sungguh tolong orang, tapi you give your best. Tapi tak appreciate. Orang cari salah you lagi. Tapi bila kat Forever, macam ni pula cerita dia. Betul tak? Apa you rasa Kak? Of course, you rasa dihargai. You know, perasaan bila you rasa diri you dihargai, itu dah cukup bagus untuk bawa you ke tempat yang lebih baik. Dia akan motivate diri you. You know, leader tak payah buat benda lain. Just bagi satu kata saja. Hebat. You tengok macam dalam kita punya Rich Academy. Saya jual 1 botol je aloe vera. Ataupun 1 je ubat gigi. Ya Allah, satu grup akan cakap, kau hebat Kak, kau hebat Kak. Lepas tu saya akan ambil ubat gigi ni. Hebat manalah kau ni kan. Ramai betul puji aku sebab satu piece tu.
benda ni tak akan berlaku di tempat kerja. You buatlah sehabis baik. Jarang-jarang sekali you akan dapat leader yang betul-betul hargai. You know, I bukan jenis yang bodek for me. Buat salah, tak suka, tak suka. Kak Tapi Mina ni this is garang weh. Kak Mina garang weh. Kak Mina garang. Tapi kalau orang buat sesuatu yang terbaik sampai saya mati saya akan ingat. I know that. That is me. Okay, walaupun benda besar ni pun saya akan ingat. Masya Allah. So Kak Mina tertarik sebab tapi kan Kak Mina masa tu 2018 kan? 2018 you buat Forever, lepas tu you naik supervisor. Lepas tu you pi mana? Hang pi mana? Hang pi mana? Tak pi mana-mana kat situ juga. Tapi happy sebab duit gaji masuk. Okey, Kak Mina cuba ceritakan kita orang semua sebab Kak Mina jadi jadi supervisor yang terawal tau. 2018. Waktu tu saya pun orang baru lagi. Tapi kenapa Kak Mina macam hilang begitu? Sampailah 2020. Lama tau you senyap tau, you sepi tau. Cuba share. Sebab zon selesa. Zon selesa. Lagi satu, time tu saya boleh travel setiap bulan untuk bersama keluarga. Saya akan ambil cuti 3 hari, saya travel. Sebab tu saya tak pernah bergaduh untuk vacation. So, saya tak perlu bergaduh. Saya tahu setiap bulan saya balik. Saya cuma ambil vacation yang 3 minggu atau 2 minggu sekali atau 2 kali saja setahun. Tak lebih dari itu. Biasa sekali lah cuti panjang. Nak tanya, okay. Masa akak dekat Saudi kan, berapa kerap akak balik Malaysia dan macam mana you, kalau you tak balik Malaysia, macam mana you contact your family ke, you punya anak ke, ada tak cabaran-cabaran you nak contact you punya family ataupun nak balik ke, macam cuba share sikit. Yang nak balik jumpa family, Alhamdulillah time tu kita tak ada masalah dengan aviation. Flight sentiasa terbuka. You cuma kena book tiket awal so you dapat tiket yang murah sikit so you boleh travel. Cuti 3 hari, I belah. Kadang-kadang kawan-kawan dekat tempat kerja pun tak tahu. Diorang akan teks kan, nak tukar rota boleh tak? Saya akan cakap harap maaf ya, saya berada di Malaysia. Oh, saya cakap, you cuti 3 hari. Cuti 3 hari beli tiket balik Malaysia. Wah, yes. Padahal gaji 38,000 mah. 25,000, 38,000 boleh beli tiket selama macam tu saja kan. Kalau let's say you tak balik Malaysia, kan you contact your family, call keluarga. Macam mana? Senang tak nak call keluarga kalau you duduk kat Saudi? Okay, problem dia kalau you bekerja. Time you bekerja, hospital punya polisi, kalau kita ditangkap menggunakan telefon waktu bekerja di clinical area, you akan dipotong gaji 3 hari. Potong gaji, yes, dia akan potong gaji 3 hari. Ditangkap dalam uniform. Telefon dalam uniform, gaji kena potong. Apa kurang ajar sangat? Kak kenapa macam tu rusnya? Sebab dia tak tahu perasaan seorang perantau. Kan? Siapa yang buat rules? Siapa yang buat rules? So macam mana you dengan family you, dengan anak-anak you, anak kecil lagi kot, macam mana you contact keluarga you? So kalau kerja pagi, saya akan make sure pukul 6 pagi saya akan call ibu saya. Maknanya pukul 11 pagi Malaysia kan. Tapi masalahnya waktu tu anak dah pergi sekolah. So kalau kerja pagi memang sampai pukul 7 saya tak dapat contact lah. Bila balik pukul 7 dah 12:30 malam Malaysia, saya tak boleh cakap. Pernah berlaku macam 2-3 hari tak bercakap pun dengan anak ada. Cuma teks, WhatsApp macam tu saja. Saya habis kerja, saya balik, saya teks, so anak akan jawab bila dia bangun pagi. Tapi kalau betul-betul saya nak bercakap dengan diorang, saya akan bangun awal lah, 12:30 malam ataupun 1 pagi sebab saya tahu waktu tu awal pagi di Malaysia, saya boleh bercakap dengan diorang. Seksa lah hidup macam ni kan Kak, tak happy kan? Tak happy kan Kak? So, yang menjadi punca-punca, ni ada yang tanya, berapa flight tiket Kak untuk akak pergi balik, berapa ringgit Kak flight tiket? Izzati tanya. Okay, kalau Saudi, economic class dia pun dekat 5,000. Tapi saya selalu balik Sri Lanka. Kalau Sri Lanka, dia punya business class 5,000. Sebaik saya ambil business class kan, selesa tidur sepanjang perjalanan. Tapi penat kan Kak, inilah pengorbanan perantau ditinggalkan anak, tinggalkan itu. Tapi itulah, dapat duit belanja pun besar. Betul tak? Setuju tak saya kata? Gaji besar periuk, besarlah kerak-kerak dia kan, komitmen pun besar, itu semua bergantung dengan kita. Memang seksa, kita rasa ada ramai juga perantau dekat dalam ni kan, bekas-bekas perantau pun ramai kan. Okey, jadi apa yang menyebabkan akak kata aku nak buat forever living? Cuba Kak share Kak. Sebab sekarang bila pandemik berlaku, saya tak boleh nak balik. So masa saya dah banyak, stres. Sebab you bayangkan setiap bulan kurang-kurangnya you akan balik 3 hari untuk berjumpa dengan family you. Okay? You faham tak perasaan you macam dengan anak tu memanglah. Tapi sekarang ibu saya yang bercakap. Bila dia telefon dia akan cakap,
last I tengok you dah dekat berapa 8 bulan Bila dia cakap tu suara dia dah bergetar. Itu ibu tau. Suara dia bergetar. So you letak diri you. Macam tu lah kot perasaan saya bila satu hari nanti anak saya akan pergi jauh. Saya akan rasa benda yang sama kan. Rasa bersalah tu lebih. Okay. So sekarang kalau saya start fikir, saya akan jadi depression. Benda ni orang kalau tak rasa, dia orang tak faham tau. Ramai yang beranggapan bahawa macam you duduk Saudi ni, you happy sebab gaji you besar. Tapi ramai antara kita perantau ni, kita simpan semua kat dalam. You tak boleh nak luahkan. You nak luahkan dekat siapa? You nak bagi tahu dekat kawan tempat kerja. Ada sekali saya bagi tahu dekat kawan saya kata, Bik, you tahu tak? Aku dah lama tak tengok anak aku tau. Aku stres sangat. Okay? Lepas tu tengok dia menangis. Sebab apa? Anak dia lagi kecil dari anak saya. Cuma dia tak menyuarakan dan so sekarang saya rasa bersalah. Saya nak bagi tahu dekat kawan pun saya takut. Yang menangis sebab tak jumpa cucu lagi ramai tau dekat sini. Tempat kerja saya yang menangis sebab tak jumpa cucu lagi ramai. Sebab bonding nenek dengan cucu ni lain sikit. Cucu buat semua betul kan? Dia punya sayang lain tau. Ramai tempat kerja saya macam tu. So saya jadi macam kalau you pergi kerja, you tengok semua muka-muka stres. Saya asingkan diri sebab saya takut somebody akan bercerita pasal kapal terbang. You rasa macam tertekan. So saya selalu kalau ada pesakit, saya duduk dalam pesakit dengan pesakit. Saya tak keluar, saya tak join siapa-siapa dekat luar. So bila saya balik kerja, saya jadi macam bila masuk je kerja, saya rasa macam saya nak menjerit, geram, nak luahkan perasaan. You nak telefon, nak tengok muka anak pun, you tak boleh kontrol tau. Benda ni, I tak tahu lah macam mana nak cerita. By perkataan memang, there's no words, you know. So I divert saya punya mind. What I do, I busykan diri saya dengan sharing. Ceritalah, daripada cerita pasal kapal terbang, cerita pasal anak-anak, saya start cerita pasal product forever. Saya cakap benda ni bagus untuk kencing manis, bla 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 bla. Saya mula dapat ramai pengikut. So saya busykan diri saya untuk pergi ke branch, beli barang balik. Tanpa saya sedar, saya terjadi assistant manager. Betul. Saya memang tak fokus pun. Yang saya tahu bila saya start aktif, saya start buat 5cc. Tu je. Saya ingat lagi Frida cakap dengan saya, Kak, engkau dah jadi VIP, saya tengok team akak ramai, akan fokuslah buat 5cc, bonus banyak. Apa saya buat? Saya hantarkan payslip raya saya 38,000 tu, saya kata, saya dah ada gaji ni, saya tak perlu berniaga. Saya ingat kan, saya buat macam tu kan kat Yus dulu. Betapa arrogantnya nurses ni kan. Teruk betul. Tapi betul. Apa yang Kak Mina cerita ni memang satu true story. Saya ingat lagi masa tu saya hantar dekat dia, saya ceritalah, Akak, alang-alang you dah VIP, you buat sharing, masa tu you supervisor, macam tu lah kan. Kata, Kak, jomlah kita buat 5cc. Lepas tu masa tu Kak Mina hantar slip gaji. Gaji dia 38,000. Jadi Kak Mina masa tu dia tak rasa pentingnya kenapa dia kena berniaga. So dia hantar slip gaji. Yus, I dah comfortable dengan gaji I 38,000, I don't need business. So saya hormati tapi pada saya masa tu, saya tahu kesakitan Kak Mina, tapi Kak Mina tak rasa masa tu sebab you can go back to Malaysia, you boleh balik Malaysia tiap-tiap bulan, betul? You boleh balik Malaysia tiap-tiap bulan. Sehinggalah pandemik corona datang, tiba-tiba you tak dapat balik Malaysia. Bila you tak dapat balik Malaysia, you dah mula nak depressed, you mula stress. Dan masa ni, I still remember you cakap, Yus, duit dah tak ada makna kat saya, Yus. Masa tu, saya cakap, finally, this is the reason kenapa saya memperjuangkan Forever Living kepada semua perantau-perantau. I know that you all got money, but I know you have to sacrifice your time with your family semata-mata nak cari duit dekat sini, and it's so painful. It's really painful. Bila corona datang, baru you rasa sakitnya. Baru you rasa 38,000 tu macam tak ada apa kan, sebab tak dapat jumpa keluarga. Betul tak, Kak? Jadi, bila you buat, bila you naik manager tu, Kak? Saya jadi assistant manager Julai. Julai. Okay. Lepas tu terkejut tak naik manager tiba-tiba? Naik manager memang terkejut sebab saya nak order suplemen dari Dubai. Lepas tu saya tengok harga dia lain. Lepas tu saya kata, kenapa jauh beza, macam separuh beza kan, lebih kurang 48%. Lepas
Lepas tu saya klik dekat atas tu, dekat nama saya verified, entah ID salah ke apa. Padahal benda tu takkan berlaku, yang bodoh yang kan, ada master pun bodoh juga. Lepas tu saya tengok ada tulis recognize manager. Saya tanya Yus kan, kenapa dia keluar recognize manager, kenapa macam tu? Lepas tu Yus cakap, kau kak, kita dah buat surprise sebenarnya. Surprise kepala otak kau, aku dah takut dah. Kenapa aku punya harga jauh berbeza? Kan? Nah, that's how I become supervisor. Fokus saja, fokus. Orang suruh buat. Nampak perubahan. Sharing je sebenarnya kan. You tak adalah baca beria sangat. You buat part time. You buat part time je. You all tengok dekat ruangan chat you all tengok buat part time ni you buat part time saja boleh naik jadi manager 48% tau. Okay? So kita nak bagi tahu yang apa ni bila kita buat forever ni, of course lah kan akan ada cabaran kan. Tak semua benda apa tu kata senang nak dapat kan. Jadi apa cabaran yang Kak Mina lalui untuk berjaya dekat Forever, untuk you sampai tahap manager tu, mesti ada cabaran punya, confirm lah kan, tak ada dah sap soy kan. Mesti akan ada cabaran-cabaran dia. Dan saya nak tanya macam mana Kak Mina memberi penyelesaian kepada masalah-masalah yang you hadapi. Sebab kita tahu juga ramai yang dalam grup dalam kita punya live ni, diorang pun alami masalah yang sama, iaitu cabaran. Boleh tak Kak Mina share apa cabaran sebagai seorang part-timer dan juga yang duduk dekat overseas buat Forever Living ni. Dan saya tahu you pun melebar dekat Malaysia juga. Dahsyat kau Kak. Boleh share Kak? Dia yang paling biasa rejection lah. Bukan semua orang macam first time you cakap terus dia kata yelah bagus, okay aku join. Tak ada. Tak ada macam tu. Especially kalau macam yang dah kerja bagus, dia akan cakap boleh tak you promote dekat cleaner? Dia akan cakap promote lah dekat cleaner. Dia dapat bantu di ingat. Tu nak cakap apa kan, orang dah cakap macam tu. Itu yang biasalah. Ataupun ada juga yang cakap, aku ada degree Kak, takkan aku nak jual ubat gigi. So saya cakap, masa ni kan, ada tak you rasa macam bila orang kata Kak, you ada, let's say orang akan pandang you apa tau, you master holder tau. Kak Mina ada master, double master, kerja kat overseas, gaji hampir 38,000 kalau buat overtime. Tiba-tiba kau jual ubat gigi. Ada tak you rasa macam you punya taraf tu jatuh? Ada tak you rasa macam rasa tak best ke apa ke? Boleh tak you share? Time tu you rasa macam geram lah. You rasa macam nak cakap je dengan dia. Habis kalau you ada degree tak boleh jual ubat gigi, habis saya yang master ni tak boleh jual apa kan? Something like that. You nak cakap tapi of course you kena kontrol. Macam tu. Tak boleh nak cakap apa. You rasa macam hina sangat ke buat business ni? Something, you know. Actually, diorang tak fikir benda yang baik akan berlaku hasil daripada punya business. Kalau you fikir duit, memang you rasa macam you ada degree, you ada master. Tapi cuba you fikir you sedang menolong orang lain. Cuba fikir you sedang menolong. Itu yang kena fikir. Orang tak fikir tu tau. Saya, kalau ada dalam team member saya yang dapat 500 pun, saya yang paling happy. Saya selalu cakap dengan diorang, siapa nak bagi you setiap 14 hari bulan 500? Siapa nak bagi? Nak bagi RM10 pun fikir 10 kali. Tak, macam gaji akak berapa? Berpuluh-puluh ribu. Ada you nak bagi orang 500. Ada nak bagi. Tak apa. I like this so much. Maknanya you seronok bila you buat Forever Living, ada dalam you yang sama-sama buat Forever juga, ada dapatlah income 500, 300 macam tu kan. You rasa happy sebab apa? You dapat tolong orang tu, dia dapat income. Sebab kalau kita makan gaji, kita je dapat duit. Tapi bila buat Forever, feeling dia lain apabila orang lain pun dapat duit sama-sama. So apa lagi cabaran you lalui? Rejection. Lepas tu apa lagi cabaran yang you lalui? Of course, bila ada rejection, you rasa down kan? You rasa down ni ada dua sebab. Bila orang reject you ataupun bila you tak dapat capai. Setiap apa yang kita buat, kita kena ada target. Tapi bila you tak capai target tu, you rasa macam, kenapa aku tak boleh buat? Kenapa orang lain yang boleh buat? Okay, something like that. So, itu saya kata kita ni ada rules kan, 1 to 8. Dalam tu terang-terang lagi, kita punya sifu dah ajar. Kita kena ada jangan bersendirian, okay? Kena selalu attend kelas, okay? Benda-benda macam tu kena attend lah. So baru kita tahu ke mana hala tuju kita apabila kita ada masalah. Mana you patut pergi bila you ada masalah. Pergi balik kat leader. Kalau orang tu tak bawa you ke Forever Living, you tak wujud kan? Cari dia balik. Bagi tahu you punya masalah dekat dia. Yus, I dah cuba. I tak dapat 5cc. Kau tolong aku sekarang apa yang aku patut buat.
Oh yes, betul. Kalau ada masalah, kalau rejection ke, rasa down ke, bukan duduk seorang-seorang kan Kak? Kena bergaul bersama dengan grup. Grup kita ada grup WhatsApp, kita ada macam live macam datang kelas, baru dapat energize kita punya semangat. Jadi kita kena selalu, kita ada masalah, pasti ada penyelesaiannya bersama dengan kita. Okay? So itu cara Kak Mina. Dia rasa rejected, dia rasa down, dia cari leader dia balik dan leader yang buat bisnes sama dengan dia. Okay, lagi satu Kak Mina bergaul dengan orang-orang yang sama circle dengan Kak Mina. Orang yang buat forever living juga. Bukan bergaul dengan orang-orang yang negatif, kawan-kawan yang tak buat forever kan. So itu cara yang Kak Mina buat lah untuk untuk Kak Mina keep on going dalam forever living. Okay, so cabaran macam tu macam mungkin pada Kak Mina mana lagi besar? Cabaran you kena berjauhan dengan keluarga ke? Kerja kat Arab Saudi nak dibandingkan dengan cabaran you kata produk ni bagus, orang cakap tak bagus. Mana lagi besar Kak? Jauh dari family lah besar. Kan? Yang ni baru kena reject sikit terus down. Padahal kan kalau tak ada duit lagi susah kan Kak? Kan? So sebenarnya kalau ikutkan rejection and down ni dia macam biasa, dia tak ada benda pun kan. Sebab akan ada penyelesaian. Tapi kalau kita duduk jauh-jauh dari keluarga, duit tak ada kan, lagi bermasalah kan. So kita kena anggap macam cabaran ni macam asam garam, rencah. Kau nak masak kari, kalau tak ada santan, tak ada apa dalam kari, tak sedap. Dan begitulah juga kita kat Forever Living ni. Okey Kak Mina, nak tanya lah. Nak tanya. Sepanjang Kak Mina dekat Forever ni, boleh tak Kak Mina share sikit berapa banyak Kak Mina dah terima daripada Forever Living ni? Ini mesti ramai. Ada tak yang nak tanya? Ada tak yang nak tanya? Ada tak yang nak tanya? Berapa income Kak Mina ni? Kak Mina ni gaji dia boleh cecah 80,000 pula. Gaji Kak Mina boleh cecah 38,000 tau. So you all nak tahu tak berapa income yang Kak Mina dah start dapat dekat Forever? Hasil dia buat Forever geli-geli. Hasil Kak Mina buat Forever ni geli-geli. Siapa nak tahu? Dekat ruangan chat, siapa nak tahu income Kak Mina? Tu deh, saya. Siapa nak tahu income Kak Mina berapa? Siapa nak tahu? Cepat. Komen. Kalau tak ada orang nak tahu, marilah kita sambung bakal roti canai Kak. Saya beli kari ikan hari ni Kak. Aku tak masak demi kau Kak. Okey Kak Mina. Diorang nak tahu berapa income Kak Mina. Okey, Kak Mina ada share kan screen kan? Okey, mari kita tunjuk dulu. Okey. Kak Mina ada sesuatu nak cakap dulu tak sebelum saya share pasal income ni? Okay, pasal income. You know, negative thought kita selalu berfikiran bahawa kalau aku buat nampak tak slide ni? Nampak tak slide ni? Okey. Sekarang ni Kak Mina punya income daripada April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Wow, ini Kak Mina start bulan April kan? Ya, yang betul-betul fokus. Mana berapa bulan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan Kak Mina punya slide ni. Apa maksud total saving ni Kak? Ni saya tak berapa nak faham ni. Cuba Kak share Kak. Okay, total saving tu, you ada kerja hakiki kan? You ada kerja hakiki. Berapa ramai di antara orang yang ada tengah dengar sharing ni, berapa ramai yang dapat berjaya mengumpulkan duit daripada gaji hakiki dia? Banyak tu. Banyak. Okay, tak kira lah. You cikgu ke, you apa-apa sajalah, career, nurse ke, apa saja, berjaya tak kumpul sebanyak tu? Dari duit gaji hakiki. Kak, orang selalu dapat gaji, orang selalu tak kira lah gaji 10,000 ke 20,000 ke, kalau dapat gaji biasanya belum cukup bulan habis duit. Betul tak? Ramai kan kita tengok orang-orang walaupun kerja gaji 20,000, 30,000 kan, tapi bila dah habis bulan, tak habis bulan lagi, minggu kedua pun dah mula rasa sesak dah. Wah, tapi maknanya Kak Mina ni buat Forever Living, ini berapa bulan ni? Berapa bulan ni Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan Kak Mina buat Forever Living part time. Kak Mina bonus ni Kak Mina tak guna ya? Tak guna, simpan. Kak Mina simpan. Jadi bonus saya ajar tu. Jadi bonus ni jadi 21,000. Wow. Saya nak tanya dekat ruangan chat. Siapa kat sini ada buat pekerjaan ke kerja apa semua ke? You all ada simpan duit tak nak tanya? Ada tak you all simpan duit nak tanya kat ruangan chat ni?
gaji 20,000 ke 30,000 ke, ada tak simpan duit? Saya nak tanya. Ha? Kita jumpa dekat sini ramai orang gaji dah besar tapi masih lagi tak boleh simpan duit. Tapi Kak Mina, boleh tak Kak Mina share lebih sikit pasal benda ni, tekankan sikit pasal benda ni, geram pula aku tengok banyak saving tu. Cuba tekan sikit. Kita ada antara jururawat yang kerja di Saudi, dia kerja lama tau. Dia kerja lama. So bila dia dapat duit gratitude tu, reward awards tu, bila dia balik Malaysia, dia cuma bertahan 2 tahun ataupun 3 tahun, dia akan balik semula ke sini nak kerja. Sebab dia dah tak mampu nak cope. Okay, dia tak mampu nak cope. Tapi cuba bayangkan dalam masa yang sama, andai kata dia ada satu bisnes yang boleh menjamin dia punya pendapatan at least 4 digit, dia tak perlu balik ke sini kan. And you tahu survival rate dekat sini tak mudah tau. You punya kos sara hidup sangat tinggi. You tahu satu nasi lemak dekat sini berapa? RM25. Kalau you nak beli, betul. Satu nasi lemak RM25. Durian. Durian yang saya beli hari tu Musangking RM100. Cuma ada 5 ulas saja di dalam tu. So living cost besar walaupun gaji kat Saudi besar. Ni orang tak faham. Ni kadang-kadang family kita pun tak faham kan. Dia ingat duduk Saudi banyak duit. Betul tak? Ramai orang ingat duduk dekat Saudi banyak duit tapi diorang tak tahu yang living cost dekat Saudi ni sangat-sangat berat. Dan bukan saja, kita ni segala komitmen kat Malaysia kita kena bayar kan Kak. Jadi macam tadi saya kata, besar apa Kak? Besar apa? Periuk. Besarlah kerak. Yes. Ujung-ujung saving pun tak ada. Ada juga Kak, exit daripada Saudi, saving tak ada. Tapi Kak Mina buat Forever Living 6 bulan. Dapat buat saving 21,000 Kak. Masya Allah. Masya Allah. Dahsyat Kak. You pernah imagine tak dengan jual ubat gigi? Siapa dok kata dok kutuk-kutuk you. Jual ubat gigi je Mina. Nampak tak? Orang yang cakap macam itulah nanti dalam dekat-dekat nak gaji kan dia akan cakap boleh tak pinjam dulu 500 nanti gaji aku bayar. Padahal gaji nampak. Ramai orang ni tak sedar benda ni. Bila kita suruh buat bisnes tak nak, rasa malu, rasa macam ni. Tapi diorang sendiri pun sakit sebenarnya. Tapi hebat kan? Tapi hebat kan? Dekat Kak Mina buat forever part time saja tapi dia boleh dapat buat saving tau. So ini adalah satu strategi yang kata bagus juga sebab Kak Mina memang dah ada income besar. So income besar, bayar komitmen. Tapi Kak Mina fikir, aku nak kena ada saving. So Kak Mina buatlah Forever Living. Kan betul tak? Okay? Betul. Hebat Kak Mina. Memang amazing lah Kak Mina Lepas tu saya nak tanya Kak Mina. Okay, saya nak tanya Kak Mina lah. Okay. Dekat Forever ni, macam kita tahu, dia ada pelbagai insentif. Ada macam-macam insentif yang ada lah selain pada income yang besar. Macam mana Kak Mina nak capai insentif tersebut? Susah ke tidak satu hal? Lepas tu macam mana nak capai tu satu hal? Dan kenapa kena capai pula insentif tu? Mula-mula dulu tak faham tau. Rasa macam bila orang sebut je macam bila Yus cakap buat 5cc, buat 5cc. Saya ada satu tanggapan, ialah kalau aku buat dia lah dapat bonus banyak. Yes. Okay, lepas itu biasa. Betul saya setuju. Sebab itu MLM yang lain macam tu. Saya akan cakap dengan diri saya, ialah kalau aku buat apa yang dapat. Tapi benda ni 100% saya kikis dari minda saya apabila bulan 3 2020 saya tak buat satu sales pun. Saya tak buat satu sales. Not even satu Elolix yang kecil pun saya tak beli. So saya punya payslip tu kosong. Memang tak ada payslip lah sebab cuma kalau you buat sales ada payslip kan? Tak ada. Tapi Yuslida seorang suri rumah tangga duduk di rumah pada waktu Mac 2020 dia dapat income hampir 90,000. Kau pelik ke tak pelik? Sekarang apa sumbangan you untuk dia punya income? So you cakap kan kalau aku buat apa lain aku yang dapat? Saya tak beli tapi dari mana dia dapat? So you must kikis that perasaan. Perasaan itu yang akan jadi racun dalam diri you. The moment you kikis, you tengok. The moment I kikis perasaan tu, saya start. At least saya ada 4 digit walaupun bukan 20,000 ataupun 3. At least saya bergerak. Dan saya bangga dengan apa yang saya dapat. Sebab saya bukan setiap hari pergi branch. Bukan setiap hari saya buat promotion. Saya cuma boleh upload dekat Facebook kalau saya dapat curi masuk ke tandas waktu bekerja. Atau pada hari yang saya off. Okay, so memang sangat terhad. So you kena ada perasaan macam tu. So bila saya start buat 5cc, automatic position saya naik. Dari selesa 3 tahun sebagai supervisor, saya naik ke assistant manager.
kemudian saya naik terus ke manager. Okey, sekarang manager best lah 48% kan. So kalau nak beli aloe vera juice untuk saya, tutup mata saya boleh beli sebab dah okey dah dia punya diskaun kan. Kalau tak berjenuh jugalah 30 botol satu bulan air. Ha. Okey, saya tertarik yang Kak Mina cakap tadi. Kalau kita tengok balik skrin ni, okey, Kak Mina kata April, March 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 tak 2020, Kak Mina tak ada buat apa-apa sales pun masa tu. Dia tak buat bisnes langsung. Masa ni Kak Mina diracuni oleh pemikiran sendiri, iaitu kalau aku buat, apply aku kaya. Kak cuba dekat ruangan chat tu, you all kena dengar betul-betul You all kena dengar betul-betul. Bukan Kak Mina je tau, bukan Kak Mina je. Semua orang, sebab kita pernah buat bisnes M&M yang lain. Betul tak? Kita buat bisnes M&M yang lain, memang orang bawah buat, orang atas yang kaya gila. Kita takkan kaya. So Kak Mina ada perasaan tu pada bulan Mac 2020. Tapi masa bulan Mac 2020 tak ada income sini tau. Sebab dia fikir kalau aku buat nanti use yang kaya. Okay? Benda tu normal untuk semua orang. So masa Mac dia tak buat langsung, dia tak berniaga langsung. Tapi dia terkejut tengok saya punya income masa tu hampir 90,000. Dia rasa macam, apa sumbangan aku dekat income use? Sebab dia tak buat. Masa tu Kak Mina mula rasa macam, apa yang aku dah buat? Betul tak? You keep on going, you keep on rekrut orang, tapi aku yang ada pemikiran negatif, last aku yang tak ada income. So Kak Mina, satulah perangai Kak Mina ni, dia jenis berfikir tau. Dia jenis berfikir. So bila saya tunjuk saya punya income, ada sebab tau sebenarnya untuk you all dapat inspirasi tau. So Kak Mina start masuk bulan 8. Start masuk bulan 8, bulan 4, Kak Mina dah mula clear dia punya kepala otak. So dia start buat sharing balik semula. Tengok you nampak bila Kak Mina ubah mindset, bila Kak Mina ubah dia punya attitude, you tengok 3 angka. Lepas tu naik 4 angka, pernah capai hampir 6,000. Lepas tu 4 angka sampai sekarang dia konsisten 4 angka. So ini yang menunjukkan apabila kita kat Forever ni, it's not that you punya skill tau. It's not that you punya pengetahuan, tapi it's about you punya attitude. Jadi you nampak kat sini, you all semua boleh nampak bila kita punya attitude berubah, kita punya income pun, position pun akan jadi berubah. Kak Mina ni bukan saya testimoni produk diabetik dengan bisul je tau. Dan bukan saya testimoni kurus je tau. Tapi dia testimoni perubahan attitude. Oh my God, Kak Mina, the best Kak Mina. So bila Kak Mina ubah attitude, result berubah. So Kak Mina pasal insentif tu, macam mana Kak Mina nak capai insentif? Saya sekarang ni memang sangat-sangatlah aim untuk Forever to Drive. Sebab you rasa macam best lah tengok dalam grup orang baru macam Zuraida Chehab, Mary Astaga, Izzati yang kecil-kecil tu, Linda, Nida, semua orang baru yang datang selepas saya. Okay? It's inspiring, and senang-senang je company bayar 1,500 setiap bulan selama 3 tahun. Siapa nak bagi senang-senang 1,500 dan 1,500 tu you tak semestinya untuk guna duit untuk bayar duit kereta. You boleh simpan as your saving. And end of the day, selepas 36 bulan, just imagine apa akan berjadi pada 1,500 tu. 54,000 dapat. You akan dapat lebih kalau you masuk bank, betul tak? Tambah lagi ni masuk unit trust ke apa, tambah lagi kan. Fikir dong. Alah kamu ini dong. Alamak, geram pula aku. Betul Kak Mina. Kak Mina cakap macam tu memang tepat sekali maksudnya dapat Forever to Drive. Lepas tu kalau tak guna duit tu simpan dalam dalam saving ke, dalam unit trust ke. Dia beranak. Mikir dong, mikir. Kamu ini kan. So masa tu apa lagi share Kak? Lepas tu Eagle Trip Manager tu. Itu best. Memang saya pernah pergi bercuti kan, bawa anak-anak, bawa mak semua, tapi tu duit sendiri. So sekarang ni macam best pula, ada orang bagi you duit, ada orang bagi you duit pocket. Tapi honestly bukan sebab tu saya nak pergi tau. Saya nak goodie bag dia tu. Sebab kau ni pelik lah Kak. Jadi VIP sebab suka kotak. Buat Forever business selain daripada you nak buat persediaan, you suka sebab orang percayakan you. You nak Eagle Manager sebab nak goodie bag Kak. Cantik, mana ada jual. Yeah. Goodie bag dia memang limited edition. Hanya yang layak saja yang akan dapat. Memang tak ada jual kat luar. So
Eagle manager. Lagi apa lagi yang you nak capai? InsyaAllah CBM, bestnya. Kenapa Best best kan? juga? Of course best, you recognize. Lepas tu you boleh pergi ke global rally, check USD. Tak nak? I tak nak lagi bonus dalam Saudi Riyal. I nak check dalam USD. Crazy. Dan kan pergi global rally tu boleh bawa family. So apa? Saya nak bawa mak saya. Saya nak bawa. Saya nak tunjuk dekat dunia, inilah wanita yang mengubah kehidupan saya. I want to make her proud. I really want to make her proud. She must be proud to say that I'm happy to have her daughter like her. Okay? Berapa banyak duit yang you boleh bagi. You know, kadang-kadang mak dia tak nak duit daripada kita tau. Mak dia tak nak duit dari kita. Dia cuma nak, kalau dia tengok anak dia berjaya, nothing is more valuable than that. And saya memang nak bagi itu yang terbaik untuk ibu saya. Just imagine I'm walking on the top of the world, kat pentas, and I'm telling, this is my mother Rajaswari Salamutu who brought me this far. Just imagine that. Siapa boleh bagi saya? Forever is giving me that opportunity. Why I don't use that? Why I don't use that? Mak dia tak minta barang kemas, dia tak minta berlian, dia tak minta apa-apa. Satu hari bila orang kata, wah wanita ini sangat hebat, dia bangga sebab dia telah melahirkan seorang wanita yang hebat. Itu je dia nak. Mana-mana ibu, itu yang dia nak. So, I believe forever will give me that opportunity. One day, somehow one day. Masya Allah. Amin, amin. InsyaAllah mungkin akan tercapai Kak. Sebab you kerja dekat Arab, your mom tak boleh datang sini tengok macam mana you kerja. Tapi bila you buat Forever Living, you capai insentif, you boleh bawa your mom kan pergi event Forever Living. Rex Morgan will know your mom kan. Apa tu President Forever Living will know your mom, akan cakap, oh your daughter is good, your daughter is amazing. Itulah the moment yang paling seronok bila seorang ibu ni ada orang bagi tahu yang anak dia amazing, anak dia hebat. And everything tu semua you boleh dapat dekat Forever Living. Betul tak? Forever Living ni is about appreciation. It's about people. Relationship with people tau. Jadi benda-benda ni akan capai Kak. InsyaAllah Kak. Okay. Lepas tu selain benda tu kan. Itu adalah matlamat akak dekat Forever kan. Matlamat akak di Forever. And last saya nak tanya Kak. Apa yang best tentang kita punya team kita? Nah, what do you love about our team? Berbeza dengan time you bekerja. Kan you kerja, you're the team. Tapi kalau Forever you berniaga, you ada team. Can you buat comparison? Apa yang bestnya Team Forever Living ni? Teamwork. Teamwork tu yang I suka. Teamwork bukan dari jenis macam dia sama-sama buat kerja dengan kita, tak. Tapi in a word of motivation. Macam mana dia naikkan sesama kita. Kan like saya cakap tadi. You jual satu ubat gigi pun dia cakap, Kak hebat. You know that words. So apa saya fikir besok saya kena jual 2 ubat gigi. So saya akan dapat hebat-hebat. You know, and bila you rasa down, pergi je kat group. Tengok macam mana how they motivate each other. Tak ada seorang pun yang menjatuhkan walaupun dalam group tu kebanyakan kita adalah sideline. Okay, sideline. Tak ada siapa, tak ada rasa cemburu. You akan nampak cemburu di tempat kerja you, di tempat mana you buat kerja hakiki. Orang yang cuba jatuhkan you ni sini tak. Okay, walaupun yang I paling suka kan, orang yang puji saya tu kadang-kadang dia masih lagi terkial-kial untuk capai dia punya 5 sisi tau. Tapi still dia puji you. Kalau kat tempat kerja macam mana? Kalau appraisal saya jatuh jauh berbeza dengan kawan saya akan cakap apa? Saya tak akan cakap pun dengan dia bagus ke apa kan? Tapi dalam hati saya akan fikir apa? Apa dia dah buat dapat markah banyak tu? Tapi dekat grup kita tak macam tu. Walaupun orang tu tak capai, dia still motivate orang yang dah capai. It's very beautiful. It's very beautiful. Percaya pada leader you. You know, percaya. Kalau you tak percaya dekat leader you, no, you will never go anywhere. Never go. Tengok apa yang berlaku dekat saya. 3 tahun, static tempat yang sama. Dan I tak pernah komen pun kan. Kalau orang chat dekat Forever dalam grup pun, I tak pernah balas. Sesama sendiri orang cakap bagus pun aku tak tahu je. Kadang-kadang balik kerja tengok dah ada 400 message. Saya just delete like that. Never even go. But now like first thing when I buka, I mesti go to the Rich Academic group. Because I know ada sesuatu yang buat you motivate bila you bangun pagi buka mata, ada something like very beautiful. Whatever.
it's beautiful. Among us, nilai, leader kita ajar nilai. Dia ajar value. Nilai ni bukan you punya sikap you tak ada harga diri, no. Orang salah faham tau. Bila kita cakap nilai, dia ingat orang cakap kita tak ada harga diri. That's why you tak pergi kelas. Mana you tahu apa maksud nilai kan? Kan cakap bodoh kan marah. Betul tak? You tak pergi kelas, orang dah ajar you dalam kelas, you tak ikut. Lepas tu you cakap, teruklah dia kata aku tak ada harga diri. Tu nasib baik Yuslidah Othman leader dia tau. Kalau aku tak tahulah. Hai, memang. Betul, cakap. Seriously I'm telling. Nak ke aku kau garang kau Kak. So you all tahu Kak Mina ni memang garang. Dia garang, dia serius. Orang ada master mah, dia very dia serius mah. Tapi apa Kak Mina cakap tu betul lah kan. Maksudnya kalau kita tak datang kelas, kita tak faham apa sistem, apa nilai yang ada dekat yang kita ajar kat Forever Living kan. Okey Kak Mina. Kita punya soalan ni semua dah habis sebenarnya. Tapi diorang ni semua tak puas hati dah Kak. Asyik ada kata. Saya ada kata lah, takkan dah habis, takkan last. Kau dah kenapa? Kau nak apa lagi? Alamak, last tu. Hanisa, last dah ke? Nak lagi kan? Okey, kita nak tanya lah. Nak tanya lah kan. Kak Mina, apakah pesanan Kak Mina buat ke semua perantau-perantau? Apa pesanan Kak Mina untuk ke semua orang yang baru nak intai-intai Forever Living ni? Dan juga untuk yang dah bersama Forever Living ni, yang dah bersama, yang dah buat Forever, apa pesanan yang paling padu, paling power daripada Mina Kumari? Yang first, you percaya pada leader you. Sebab dia dah alami semua tu, sebab tu dia dah ada pengalaman, sebab tu dia berani ajar. You tahu bila dia sebut masalah tu bermaksud dia dah alami. Rejection, for sure dia dah alami lebih dulu dari kita. Okay, rasa down. Dia lagi teruk tau. Orang yang lama dengan dia tahu macam mana orang kenakan dia kau-kau dekat FB. Kan? Tapi you tengok, dia makin lama makin hebat. Okay, kalau orang tak ada nilai, kalau saya disappear terus dari Facebook tau. Kalau orang tikam saya macam tu dekat Facebook. Tapi you tengok semangat. Percaya pada leader you. Apa saja yang dia buat is for your own good. Okay? Konsisten. Buat. Jangan takut. Dan kalau you rasa you memang dah ada satu pendapatan yang sangat bagus, you dah ada kerja hakiki, buat Forever as your pendapatan sampingan untuk menjamin masa depan you, dan percaya dia akan bantu you untuk keluar dari Saudi Arabia ni secepat mungkin. Jangan mimpi lah you nak duduk dekat sini 15 tahun ke 20 tahun ke 30 tahun. Satu hari government Saudi akan cakap kita nak buat Saudinization, dia akan keluarkan. Dan percaya cakap saya, dia tak akan keluarkan berperingkat sebab dia orang sedang memang backup satu team untuk cover. Orang IT akan kena dulu. Okay, dah ada semua tu. So jangan ingat you boleh kekal di sini selama-lamanya. Kita tetap pendatang asing walaupun datang dengan izin. Okay, that title is very dangerous. Balik. Kita jauh macam mana pun, kita kena pulang balik kat rumah kita. That's the best place. Orang kata hujan emas di negeri orang kan. Walaupun hujan batu di negeri kita, that's the best place. Go back. Money is not everything. You needed time. And believe to your leader. Believe to the product. Jangan guna satu bulan guna satu botol, lepas tu cakap tak ada kesan. Aku minum satu hari satu botol kau. Memanglah nampak lain. Kan? So believe on the product. Believe. Use apa yang dia sarankan, ikut. Orang kata minum 120, awak minum teaspoon. What do you expect? Kan? Kita akan jumpa tak ramai downline macam tu. Okay, so lepas tu, kalau you dah ada dekat platform Forever ni kan, okay, saya ada antara kawan-kawan saya yang memang dah jadi VIP, sekarang dia promo bisnes lain pula. Saya rasa macam nak cakap je, awak dah bayar, dah jadi VIP, awak dah ada kedai sendiri, kenapa sekarang nak pergi sewa kedai lain? Habis kedai awak tu kenapa awak tutup? Betul tak? Why you close your shop and go and rent another shop? You expect customer akan datang? Tambah modal lagi Kak. Exactly. Okay, ikutlah. Saya cerita sebab dari pengalaman saya. Okay, I know. Because now I believe I have something. That's why I force semua adik seperempuan saya 3 orang tu tau. Paksa rela kena buat. I cakap, it's for your own future. Yang bulan lepas waktu saya buat, saya dapat bonus dekat Malaysia, adik saya dapat bonus lagi tinggi dari saya. I told her. I kata I kata, if you have the thought, upline akan dapat lebih dari you, see. Saya dapat rendah daripada you. I think my sister is into sharing. She should know. Dia dapat lebih dari saya. I say, see? You dapat lebih dari saya.
That means platform ni jujur tau, dia tak naikkan upline. Siapa buat, dia dapat. It's very beautiful. Siapa buat, dia dapat. So jangan pertikaikan kalau you tak dapat. That means you are lack somewhere. You are lack somewhere. Cari mana kekurangan you. Cari mana kekurangan you. Walau oh my god, Kak Mina. I'm speechless to dengar you punya ending. Wow, siapa rasa Kak Mina hebat sekarang? Cuba tulis CBN Mina Kumari. Siapa rasa Kak Mina hebat? Tolong tulis kat ruangan chat CBN Mina. CBN Mina. CBN Mina. CBN Mina. CBN Mina. Tulis dekat ruangan chat. Tulis CBN Mina banyak-banyak. Kita viral kan kita ruangan chat tu CBN Mina. CBN Mina. CBN Mina. And her sharing is so awesome. Her sharing is orang kata pembuka minda. Her sharing ikhlas daripada hati. Her sharing is nothing than she just want other people untuk merasa apa yang dia rasa. Okay, tulis CBN Mina Kumari banyak-banyak. Bagi Kak Mina sebab Kak Mina ni dia dah bantu kita banyak. Dia dah keluarkan apa rahsia dia. Dia dah keluar pengalaman dia, kesilapan dia apa yang benda yang dia salah dia dah buat. Dia bagi tahu kita so that we don't do the same mistake. You tahu tak? Mana ada orang yang mana ada orang dia dengan rela hati cakap kau jangan buat macam ni. Kalau kau buat macam ni nanti kau akan jadi macam aku dulu. Aku dah buat silap. Kecuali keluarga kita je. Betul tak? Keluarga kita lah adalah orang yang akan bagi tahu kita dengan ikhlas hati, jangan buat macam ni, nanti kau buat macam ni kau akan buat silap. Kadang-kadang kat tempat kerja kita, orang nampak kita buat silap, dia biarkan supaya kita kena. Tapi dalam Forever Living, Kak Mina dengan you all semua bukan siapa-siapa. Kak Mina ni bukan upline you, bukan downline you. Kak Mina ni sideline you saja. Tapi dengan ikhlas hati, dia bagi tahu jangan buat macam ni. Jangan berfikiran macam ni. Jangan ada attitude macam ni. Nanti you all susah. Sebab saya dah buat dah tu semua. This is so beautiful. Hanya dengan hati yang ikhlas saja orang akan dapat bagi nasihat macam ni, penceritaan daripada hati macam ni. So, Kak Mina, you are amazing. You are amazing dan sebagai orang yang melahirkan Kak Mina, masukkan Kak Mina dalam Forever Living, yang tunjuk jalan kepada Kak Mina tentang apa yang you boleh dapat, the opportunity that you can get, the lifestyle that you can get. Saya mendoakan seikhlas hati kepada Allah, semoga Allah memberi kejayaan yang sangat besar buat Kak Mina di atas apa yang you dah buat pada semua orang hari ini. Saya betul-betul doa pada Allah, semoga berilah kejayaan yang sangat hebat kepada Kak Mina, kerana Big Y Kak Mina adalah anak-anak. Saya nak Kak Mina duduk dengan anak. Big Y Kak Mina adalah ibu Kak Mina dan ibu Kak Mina adalah ibu saya juga. Anak Kak Mina adalah anak saya juga. Jadi Big Y you adalah Big Y saya, and I want you to have more time with them, and at the same time you ada masa, you ada duit untuk happykan orang. Without money, masalah akan banyak-banyak timbul. Kita tengok orang sama sekarang kan, masalah timbul, masalah jenayah apa semua timbul sebab tak ada duit. And you buat Forever betul-betul, you capai insentif, you jadi editor sebagai seorang leader macam ni. I'm sure you be top of the world in no time. In no time, I'm telling you. One day, nama you akan keluar dekat Forever Living. People, everyone is talking about you. It's not only Malaysia, not only Rich Academy, but the whole world. The whole world will know who is Mina Kumari. The whole world want to know your story. Semua orang nak tahu you punya cerita Kak Mina. Semua nak tahu. Sekarang ni Rich Academy dah tahu cerita you. And I want one day you dipanggil untuk bercerita di pentas dunia bersama ibu you di sebelah dan anak-anak you di belakang you. That's the most beautiful moment in your life, and I doakan semoga itu tercapai. Dan kepada semua seorang pun dalam Rich Academy, dalam kita punya live hari ini, saya juga mendoakan benda yang sama kepada anda semua. Dan kita nak akhiri kita punya live hari ini. Kita nak akhiri kita punya live hari ini. Sebenarnya Kak Mina ni dia ada request.
Dia ada request kat Mina ni. Dia kata, Yus, saya mau buat tagline tapi dalam bahasa Tamil. Yus ikut saya Wah, aku sekarang ni akan pandai cakap Tamil tau. Because aku ada the first Indian manager dalam Rich Academy. Okay Kak Mina. Kita nak sebut apa Kak Mina? Kak Mina ajar saya dulu Kak Mina supaya saya boleh kata boleh ikut Kak Mina. Okay, cuba ajar sikit macam mana? Nan Mina. Nan Mina. Okay, Nan Mina. Okay, Nan Mina. Okay. Nan forever. Nan forever. Lagi? Nangal forever. Nagal forever. Yes. I'm Mina. I'm forever. We are forever. Okay, saya praktis. Korang kat ruangan chat pun praktis weh. Nan Mina. Aku buat jadi Mina kan? Nan Mina, Nan forever, Nagal forever. Betul? Nagal. Nangal. Nagal forever. Wow. Yes. Okay. Kita try kan? Okay, 1, 2, 3. You sebut Nan Mina. You sebut Nan Mina dulu. Nan Mina. Nan forever. Okay. Nangal forever. Okay. Okay Kak Mina, last. Satu kita punya slogan. Yes, no limit. Okay? So, kita sebut kali. Okay? So, kita sebut 1. Sebelum kita akhiri, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join kita punya live hari ini dan kita doakan semua akan mendapat inspirasi daripada kita punya live hari ini. Semoga rezeki you all terbuka luas dan doakan Kak Mina supaya menjadi CBM tidak lama lagi. Okay, 1, 2, 3. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. See you at the top. Bye. See you. Okay, kejap. Bye. I love you.